for life, rugby.my. Hai, Assalamualaikum. Saya Afrin Syauqi. Dahulunya bermain posisi prop, nombor 1, loose head. Dan biasa kena tendang kat muka, rebeh bahu, kena pijak. Semua dah kena. Bermain dahulu untuk SMSO Boys, juga untuk pasukan Cobra dan juga untuk ITM Lions. Saya juga bermain untuk Selangor, untuk Sukma. Saya nak ucapkan salam perkenalan kepada rugby.my dan juga semua pemain-pemain rugby di luar sana, dan harapannya adalah kita terus menggahkan lagi rugby di Malaysia ini. Rugby a gentleman's game. Nampak je kasar, tapi sebenarnya kita semua happy-happy semua. Dalam masa PKP pun jangan lupa happy-happy, training ala kadar apa yang boleh buat, dan juga kita tengok rugby apa yang ada. Okey, Assalamualaikum dan tahniah kepada rugby.my, majalah rugby pertama di Malaysia. Assalamualaikum. Nine is hard. Good. 10. Yeah, well done. Ada. Easy pass. Okay, soft. Okay. All right, stop. Well done. What do we just... If you start... Don't start on the gun, always. Okay? What I would like to see when we start the drill, even when the ball's there, without looking at them, that we know that... Just comments on these, one-on-one boys go like this one on there. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kepada anda yang baru saja bersama dengan kami untuk segmen Kopi O Panas pada minggu ini yang dibawakan khas untuk anda oleh rugby.my dan juga Carisbrook. Jadi terima kasih bagi anda yang terus setia bertemankan kami pada hari ini. Di mana hari ini sembang Kopi O Panas kita bawakan dua orang panel jemputan yang tidak asing lagi, di mana tajuk kita pada minggu ini pun bertumpu kepada sumbangan ataupun peranan alumni, dengan tajuk kita malam ini Alumni On Tak On. Sebenarnya ada banyak isu yang nak kita bincangkan pada malam ini. Tapi sebelum saya bawa masuk dua orang tetamu jemputan kita, apa kata saya bawa masuk terlebih dahulu panel tetap kita, iaitu saudara Mazuri aka Kobau. Silakan saudara Mazuri. Assalamualaikum, Bob. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dah berapa edisi dah kopi O Panas ni. Tapi background kau belakang tu, Bob, tetap putih dinding tu Bila lah nak ada macam sponsor besar ke nanti kan. Mana nak tahu kan, ada rezeki satu hari.
kita letak apa ni green screen kat belakang ni, betul nanti kita bolehlah tukar background. So Kobau, apa perkembangan sekarang? Perkembangan sekarang badan dah berkembang. Itulah perkembangan Okay. yang paling nyata sekali. Berat dah naik 3 kilo banding dengan sebelum ni. Alright. So agak busy di pejabat. Masih menunggu bila agaknya kita boleh main rugby balik lah kat Padang ni. So ramai dah post rindu itu, rindu bau Padang, rindu sana, rindu sini. Betul. Harap tak lama lagi kita akan boleh beraksi balik lah. Yep. Apa pun kita tunggu pengumuman daripada PM kita dalam masa terdekat ni berkaitan dengan PKPP lah, sama ada sambung ataupun tukar jadi PKPP lain atau sebagainya, kita tunggukan saja. Mungkin ada berita baik untuk kita. Ya, Kobau? InsyaAllah. Okay, alright. Terima kasih Kobau selaku panel tetap kita. Dah berbelas-belas minggu dah kita kita bersiaran dan macam-macam topik dah. Tapi kali ni kita bawakan khusus untuk alumni. Kita itulah dengan tetamu kita pada hari ini memang dua orang yang tidak asing lagi, memang sangat dikenali ramai. Mulanya sekali saya persilakan Saudara Megat Muhammad Faizal, Presiden Home of Warriors Alumni STJ. Ini dia Saudara Megat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Ini dia Saudara Megat kita selaku Presiden Home of Warriors STJ Sekolah Tunku Jaafar. Terima kasih bang kerana sudi bersama dengan kami untuk malam ni. Terima kasih kepada ramai juga lah sebab dapat invitation kan. Terima kasih banyak. Okay, alright. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita bawakan seorang lagi tetamu jemputan kita. Tak lain dan tak bukan Saudara Wan Syahrudin bin Wan Ladin, Presiden Persatuan Alumni Star Lions. Ni dia orang dia. AKA Bon. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Saudara Wan dan juga Megat kerana sudi bersama dengan kami pada malam ni di sebalik kesibukan jadual mereka yang padat, masih lagi sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini. Tajuk seperti yang telah saya umumkan tadi, tak lain tak bukan adalah Alumni On Tak On. Sebenarnya kita create tajuk dia macam tu, on tak on, tapi fokus kita adalah lebih menjurus kepada sumbangan ataupun peranan alumni terhadap pembangunan rugby di sekolah. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ni, mungkin Kobau ataupun Mazuri boleh terangkan sikit apakah yang kita nak achieve pada malam ni, perbincangan kita pada malam ni. Apakah yang kita nak fokuskan dan apakah yang harap kita boleh achieve untuk malam ini. Sila Kobau. Okay, first of all, mesti orang tertanya, apasal ni SCJ dengan Sedar. Ini mesti kabel Kobau ke apa ke tak. Sebenarnya kita invite SCJ dengan Sedar sebab dia rival daripada dulu tau. Rival. Daripada zaman kita orang sekolah dulu tahun 80-an sampailah ke sekarang. So kita mengikuti perkembangan semasa masing-masing. SCJ tengok macam mana Sedar tengok macam mana SCJ evolve. So kita boleh ceritakan macam mana alumni ni membantu perkembangan rugby kat sekolah tu daripada tahun dulu, tahun 80-an dan sampailah yang baru-baru ni tahun 2020. So rivalry ni contohnya selalu kat Negeri Sembilan ni dulu lah. Yang jumpa final selalu SCJ dengan Sedar je. So macam di Selangor SMS final dengan siapa Bob? Rival siapa? Kita orang kalau ikutkan KL, wilayah persekutuan. Sekolah mana? So, SMS akan jumpa RMC. Kalau tak RMC, jumpa Alam Shah. So maybe satu forum lain boleh dikumpulkan tiga alumni sekolah tu pula untuk bincangkan antara satu sama lain pula kan. So betul. Macam SCJ dengan Sedar ni dia punya history tu very long. Macam mana rivalry between these schools, macam mana satu ketika dulu dia ada dua situasi berbeza. SCJ dia dulu top, lepas tu dia merudum sekejap. Lepas 2004, 2005 jatuh, tenggelam terus, tak masuk final. Sedar, macam Sedar dia lain, dia maintain je at that par. Dia selalu masuk semi final. So macam mana alumni ni, apa alumni Sedar buat untuk maintainkan dia punya performance pasukan sekolah dia tu. Dan macam mana sumbangan alumni STJ dalam nak naikkan balik STJ yang tadi, yang tenggelam tadi. Dan satu lagi, macam mana kedua-dua alumni ini berpadu tenaga, bergabung untuk menyumbang ke arah pembentukan pasukan Negeri Sembilan yang mantap.
untuk Oh, pergi okay. MSSM dan sebagainya. Itu baru bila cerita macam tu baru nampak kenapa kenapa di-invite STJ dan Sedar ni lah. Yep. Dan dalam masa yang sama, Kobau, Megat dan juga Tuan Bon, mana-mana alumni yang ingin memberikan pendapat dan sebagai cadangan dan sebagainya, dialu-alukan untuk komen secara live di ruangan Facebook kita, dan di mana soalan-soalan tersebut kita akan paparkan pada skrip untuk kita sama-sama jawab ataupun bincangkan. Tapi sebelum kita terus kepada fokus topik kita malam ni, Kobau, mungkin kita nak tetamu kita ni sembang sikit ataupun introduce lah sikit kan sejarah mereka di sekolah, batch bila, main rugby sampai bila dan sebagainya, hinggalah kepada mereka sekarang lah hari ni. Jadi mungkin Tuan Bon boleh mulakan dulu, ceritakan sikit background anda batch tahun bila, main rugby sampai mana dan sebagainya. Kita sembang-sembang santai sebagai Bocor intro. umur ni. Ha? Bocor umur ni. Okey, mungkin Tuan Bon boleh mulakan. Boleh, silakan. Okey, Bob. Kobau, Megat, saya batch 1983 sampai 1987 di Sedar. So, main rugby sampai ke state level, daripada form 1 lagi main, sampailah saya bekerja sebagai magistrate pun still main rugby sekali. Sebab minat ni pasal. Habis dia orang berani tackle tak Tuan Magistrate masa main? Berani. Ada sejarah banyak tu di Penang dulu. Kapten saya lawyer Roy Perbekaran. Saya beritahu dia jangan panggil tuan-tuan kat Padang. Dah bagi lesen tu, habis dia marah cukup saya. Itu paling tak boleh dilupakan lah. Okey. Alright. Okey, mungkin cerita sikit latar belakang abang. Magistrate kita dah tahu dah. Sekarang ni apakah? Okey. Sekarang ni abang bertugas sebagai Timbalan Pengarah Perundangan dan Pendakwaan di SPRM, di Ibu Pejabat SPRM, dan dalam masa yang sama part time job adalah coaching di Sedar. Dah 20 tahun coaching di Sedar. Okey, alright. Itulah dia. Orang yang hebat. Masa magistrate pun main rugby lagi. Mungkin sampai sekarang boleh menyumbang kembali lah kepada komuniti khususnya di Sedar. Baik, terima kasih Tuan Bon bersama dengan kita pada malam ni. Okey. Saudara Megat. Saudara Megat, tak sabar tu dia nak cakap. Okey, saya batch 94, junior Kobau setahun lah. So antara 3 orang ni saya paling junior lah kot. Saya lagi junior. 3 orang, bukan ni. Okey. Alright. Main daripada sekolah sampai habis SPM. Lepas tu ada terhenti kejap lah sebab pergi overseas, pergi Australia. Tetapi final year tu dapat jugalah main di Australia sebab ada tournament organised by Asian student dekat Brisbane, di mana kita put up Malaysian team lah, lawan dengan tim-tim ASEAN yang lain. So lepas tu bila balik after graduation tahun 2000, mulalah bermain-main dengan tim sosial dia. Kita nak start kerja semua kan. So main dengan tim PWC. PWC tu tukar nama jadi Klang Valley Hans, main kat Selangor League. Lepas tu tukar jadi SCJ Warriors, main Selangor League juga. Lepas tu kita masuk Alumni League, and then kita rebrand bila Saudara Ujang dengan Kobau semua masuk and rebrand the SCJ Warriors jadi Home of Warriors. So sekarang ni saya presiden kedua lah selepas Saudara Ujang and take over, and kita ni banyak fokus pada pembangunan tim sekolah lah. Sebab macam Kobau cakap tadi, lepas 2003-2004 tu kita agak merundum dari segi pencapaian. So masa tu Kobau dan Ujang basically turun balik ke sekolah and tengok balik lah apa masalah dia, and I think sebab kita ni SBP material sentiasa ada. So I think sebab ada Kobau dan Ujang yang very experienced daripada players ke coaching sampai sekarang, so
kita as a group manage to identify and manage to tolong sikit-sikit, dan lama-lama kita really directly involved lah hingga perbincangan sampai ke pihak sekolah macam mana nak basically naikkan balik in term of getting funding, in term of engage dengan ibu bapa, sebab ibu bapa ni dia seronok dia tengok anak-anak dia main rugby. Lagipun dia sekarang ni tournament rugby bukan macam tahun kita. Tahun kita tu adalah kejap-kejap 2-3 bulan baru ada tournament. Sekarang ni saya rasa dalam 1 tahun saya tengok list kalender sekolah dekat 20 tournament. So you imagine berapa banyak time yang alumni boleh involve dengan pasukan sekolah tu. Ada 20 tournament setahun. So itulah medium kita nak engage dengan player dan juga ibu bapa tu untuk sama-sama lah kita tolong pasukan sekolah sendiri. Dan of course dia punya upside bila kita jumpa tim sekolah lain, kebanyakan kawan-kawan macam Pusda, ada kawan-kawan dan tim lain daripada negeri lain jugalah. So dia macam a big rugby community yang bagus lah. So bukan kita saja continue networking, tapi kita juga tunjuk pada budak-budak yang kat sekolah tu ni hasil dia. Bukan dia stop kat sekolah je, dia akan membawa sampai ketua. Okay, So, alright. Okay, terima kasih Bagat. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok dekat live komen kita, ni semua geng-geng STJ dan juga Sedar ni semua menunjukkan sokongan mereka lah. Kita ada Fazil Rahman tadi, ada Izwan Zainal yang komen, Aminuddin, kita ada Fauzi Sujet, Azizan Zainal, banyak. Jong Seng Kelvin Kue, once a Sedarian, always a Sedarian. Mungkin kenal kot. Baru jumpa last week dia. Kita ada Hamid Ghani, terbaik Sedar, ni ada Jong Seng, Fauzi Sujit, ni semua geng-geng ni lah. Saya rasa kawan-kawan STJ dan juga Sedar, termasuklah juga rakan-rakan alumni yang lain. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan ataupun pendapat, boleh disiarkan. Tu dia Hazman Jazmin, steady Abang Wan. Abang Wan Syarudin adalah alumni Sedar yang paling banyak menyumbang untuk kecemerlangan rugby Sedar. Tu dia. Terima kasih. Terima kasih man. Testimoni live ni. Kena print capture screen ni, screen capture. Siapa tak kena Tuan Bon memang bukan budak Sedar lah. Tu je. Alright, macam Iqmal Kasram Osman, steady lah President How. Tu dia. Juga ni Russell, alumni for any school club vital. They speak with passion regarding the rivalry as in the past. The youngsters should learn from this. This is Russell all the way from Cape Town, South Africa. Dia adalah peminat setia kita setiap minggu, memang dia akan ikut. Walaupun siaran kita berbahasa Melayu, saya rasa dia faham kot. Mungkin kau dah ajar dia sebelum ni. Dah. Cuma perkataan baik-baik je ajar. Okay, alright. So terima kasih kepada semua yang berinteraksi dengan kita pada malam ini. Yang ada soalan boleh type di ruangan komen dan kita akan pancarkan dan kita akan bincang dengan panel yang kita jemput pada malam ni. Kita ada Tuan Bon, kita ada Megat, juga Kobau untuk membicarakan kisah-kisah alumni. Mungkin Kobau boleh mulakan dengan sejarah rivalry between Sedar and STJ yang mungkin diingati sampai sekarang. Kobau, mungkin pada zaman anda dulu. Sejarah tu macam ni lah, masa saya masuk form 1 tu tahun 89 lah. So bila tahun 89 tu macam biasalah, kalau masuk SBP ni dipaksa main rugby. Kau kena pilih sama ada kriket atau rugby. Betul. Kita pilih rugby. Sama lah kan Sedar. Sama lah. Lepas tu pergi dekat bangunan belakang tu ada dia orang lukis, ada mural. Mural tu adalah dia punya result history sebelum tu daripada tahun 83. So tengoklah, baca satu-satu semua, tengok banyak betul asyik lawan Sedar je kan. Lepas tu semenjak saya form 1 tu sampai saya form 4, kita final lawan Sedar tak pernah menang. Asyik kalah. Asyik kalah di final. So sampai batch saya barulah kita menang balik. Tapi batch sebelum tu saya tak tahulah, ada juga STJ menang tahun-tahun sebelum tu. Rasanya tahun 87 menang. Bila Ujang The Legend ada kat situ. Tahun 88 kalah sebab dia keluar, dia pergi main KGV. KGV beat STJ kat semi. So KGV lawan Sedar kat final. Betul tak tuan? Betul. So lepas tu lama tak menang. So tahun saya SPM 93 baru kita dapat menang balik. So lepas tu dia berterusan tu, SCJ lawan Sedar final sampailah satu saat di mana lepas tu kehilangan
STJ daripada pentas final tu tak tahu apa jadi. Tengok sekolah-sekolah baru dah naik macam Zaaba, TMS, KGV dan sebagainya. So itulah mungkin kita boleh cerita dengan panel jemputan kita macam mana view dia orang terhadap benda ni, macam mana dia orang punya involvement alumni itu dulu dalam performance team. Mungkin kita boleh start dengan Tuan Bon lah. Macam mana alumni SEDA ni membantu pihak sekolah. Adakah sedara ni hanya fokus ke rugby atau semua sukan, ataupun dia fokus semua sukan tapi ada satu cabang khas untuk rugby saja. Tuan Bon, maybe boleh share dengan kita. Silakan. Thank you brother Kobau. Okay, sebenarnya bila kita bercakap pasal rugby ni di sekolah and then alumni, yang paling penting kita nak create culture rugby tu. Saya percaya macam STJ merundum, bila Kobau bagi tahu merundum sekejap tu, culture rugby tu hilang. Betul. Bila kita cakap culture rugby ni, mesti ada support daripada first kali daripada sekolah. Sekolah sebab budak-budak ni banyak spend time dengan sekolah, cikgu-cikgu. Kalau cikgu tak support, sekolah tak support, culture rugby lama-lama hilang. Budak pun pergi ke main kriket contohnya lah, bukan nak kutuk kriket. So culture rugby tu hilang. So bila kita ada satu alumni yang kuat support kita, datang ke sekolah, buat klinik, so adik-adik kita tu akan nampak, oh macam ni alumni. So diorang sendiri pun ada rasa cinta pada sekolah tu. Cinta pada sekolah. Itu yang timbul once a sedarin, always a sedarin. Kita bila keluar tu, dia tengok apa alumni ni, oh aku pun nak 10 tahun lagi pun aku nak jadi macam ni. Aku nak turun kat SEDA, berjasa pada budak-budak SEDA. Bila kita create satu atmosphere macam tu, culture rugby ada, senang kita nak masuk. Dia bila susah, ada player badan besar 6 footer pun, kalau budaya rugby tak ada, no point. Betul. So alumni ni sangat penting untuk menjadi orang kata jambatan bagi players sekolah yang habis, especially habis SPM, dia tak tahu mana nak pergi. So alumni inilah yang sambut. Dan saya sangat saya ingin memberi pujian yang amat tinggi kepada alumni SEDA ni, especially yang geng-geng veteran ni, banyak sangat support pada tim SEDA ni. Sejak saya rasa for the past 15 years lah. Kita siap boleh buat apa scouting, apa komiti, apa orang kata pembangunan rugby itu sendiri. Bila kita cakap pembangunan ni, kita ada pasal. Saya sendiri presiden pasal. So kita bukan support. Bila kita sebut support ni, orang ingat, oh duit. No, it's not about money. Jangan salah faham. It's not about money. It's about kita punya komitmen untuk kita tunjukkan budak-budak tu. Tapi when you start spending money, teach them about money, itu yang akan merosakkan tim lama-lama. Saya rasa Kobau dengan Megat setujulah. Okay, alright. Terima kasih Tuan Bon. Mungkin Saudara Megat boleh tambah sikit daripada input daripada Tuan Bon sebentar tadi. Ya, saya setujulah dengan apa Tuan Bon cakap tadi. Sebab I think culture yang paling penting culture. Sebab kita daripada masuk masa form 1, saya masuk lambat. Masa form 1 saya masuk bulan September. So bulan September Abi pun habis. So tapi bila masuk tu, bila member-member kat dorm, kat kelas oriented pasal Abi ni, kita pasal final yang saya dah miss tu, final lawan SEDA semua, kita pun rasa seronok. So culture Abi ni satu batch masa form 1 ni, walaupun tak start main sangat, tapi kita dah macam teruja dengan senior main masuk final, asyik lawan SEDA. And then kita pun main petang cuba-cuba lah nak pegang bola rugby. Lepas tu culture ni, when you progress form 2, form 3 and form 4 and form 5, macam dia ultimate tau. Kita ada goal. Macam form 5 tu kita tahu 2 tahun kita sebelum kita keluar dari sekolah, 2 tahun kita nak berjuang lah.
So kalau boleh nak menang, tapi unfortunately like Kobau cakap tadi, dalam berapa tahun yang kita ada, sebab Kobau dengan saya sama beza setahun, kebanyakannya kita masuk final dengan sedar, tapi Kobau berjaya. So benda tu macam membuatkan lagi okay, next year we need to do better. So bila macam tu, senior-senior yang dah keluar pada tahun dia akan datang masa final tahun depan tu untuk bagi support masa final tu, dan kadang-kadang datang lebih awal sebelum final untuk masa training dan semua, untuk make sure semangat satu, and bagi panduan and what not, to make sure that okay, kita tak berjaya tahun lepas, tahun ni cuba alumni yang baru keluar sekolah sentiasa di belakang player-player sekolah ni. So culture tu dia transition daripada masa kita player kat sekolah, lepas tu jadi alumni, dia cepat. Sebab kita ada rasa kita nak bina dari form 1 tu sampai form 5, memang rugby, FCJ, kalau kita keluar memang kita nak sambung lah dia punya semangat kat sekolah tu kan, walaupun kita dah tak sekolah. So itu yang penting, culture. Sebab macam Tuan Puan cakap lah, kalau culture tu tak ada, besar mana orang pun tak ke mana tim tu. Which kita agree, sebab kalau nak bandingkan SCJ yang sedar, setiap tahun masa tahun kami dulu, bila tim sedar datang je, bodoh besar-besar. Dan SCJ ni kecil je, bakal kecil. So tapi culture tu yang buat semangat kita main. So and mempersembahkan yang terbaik lah. Apa yang kita boleh based on training and what not, and experience, kita lawan juga. So and tak ada walaupun physical maybe slightly different or what not, tapi semangat tu and culture rugby dah ada lah inculcate daripada mula-mula masa Roman. Tu yang penting tu. So mungkin juga yang satu lagi point tadi Tuan Puan cakap, mungkin support daripada sekolah ke, maybe masa tahun-tahun yang berundung tu, maybe management dah tukar, Hisham dah tukar, maybe direction different. Itu juga satu keperluan juga, support daripada sekolah. Sebab macam Tuan Puan cakap, kalau tim tu ada duit, ada bajet pun, tapi support daripada sekolah tak ada pun tak guna juga. Sebab in the end sekolah yang akan mengawal pergerakan pelajar di sekolah, and yang allow dia orang pergi tournament and so on. So training time is important. Sekolah kena allow, dan juga some leeway untuk training 7 minggu dari pagi ke petang, that kind of thing perlu daripada support di sekolah. So untuk kalau culture without rugby ada kat sekolah tapi tak ada management support dekat sekolah pun akan masalah juga. Okay, alright. Terima kasih Megat, terima kasih Tuan Puan. Untuk Kobau pula, setamatnya Form 5 SPM daripada STJ, adakah anda terus menyumbang kepada kepada sekolah, ataupun ada satu tempoh sebab kita sambung belajar dan sebagainya? Macam mana Kobau? Saya lepas habis sekolah, saya masuk universiti, biasalah. Dah jadi budak U, mana nak sempat nak pergi balik sekolah ke apa. Sibuk gedebuk kat satu, dan nak habis universiti dan saya join Nurse Wanderers, dan sibuk pula main club. Dan habis dengan bila dah main Wanderers tu, terjebak pula untuk main Malaysia. Dah sibuk, dah habis semua era tu lah. Dah habis sebagai pemain Malaysia, dah injured 2008 tu, dah pencen main at high level, and then baru balik ke Pangkalan. Bila lepas tu dah buat coaching, okay, barulah kita this is the time to reinvest back to where I belong. So kita datang balik ke sekolah dulu. Bob, dia punya final tu antara STJ dengan Sedar memang meriah. Kalau final tu kat STJ, Sedar datang berbas-bas, United Bus tu yang saya tulis sponsored by United Bus. Berbas-bas. Kalau patut dia datang penuh padang, meriah. Dengan dia punya banner lukis gambar rimau, dengan SCJ dengan banner Ultimate Warriors macam-macam, dengan kecohnya kat padang tu. Benda tu memang something yang, tanyalah siapa-siapa budak alumni Sedar atau SCJ yang pernah main final, benda tu something yang kenangan yang diorang tak boleh lupa. Tak kisahlah menang ke kalah ke, it's still satu kenangan manis yang bila dia ingat dia akan senyum balik lah, kan. So lepas saya dah injured tu, baru saya datang balik ke sekolah. Lepas tu ambil tahu balik, get together dengan kawan-kawan. Apa tu Megat pula ajak pergi main
alumni punya league lah, apalah. Kita pun lepas geram, lepas gian pun main juga. So bila dah berkumpul ramai-ramai tu, macam Ujang pun dah retire masa tu. So barulah kita come up with the idea of untuk wujudkan Home of Warriors. So tengok pula masa tu sekolah pun tak berapa perform. So kita fikir macam mana jalan terbaik nak naikkan balik sekolah tu lah. So nanti step-step lepas tu maybe Bergat boleh share dengan kita lah. Ya. Okey. Untuk Tuan Bon, adakah alumni daripada Sedar tu sendiri ambil masa sama macam Kobau juga untuk menyumbang kepada sekolah ataupun macam mana? Apa senarionya di Sedar? Okey Bob, sebelum saya bercerita pasal sumbangan alumni ni. Kalau sumbangan alumni ni sampai besok pagi pun tak habis. Tapi saya nak sambung pasal culture rugby tu. Kita kena ingat how to create the culture rugby. First kali parents masukkan anak-anak ke SBP untuk apa? Bukan nak jadi pemain rugby profesional, betul tak? Ya, betul. The ultimate orang kata goal is to create orang kata a professional keluar kan. So di sini pelajar-pelajar itu sendiri untuk create culture rugby ni, pelajar-pelajar itu sendiri mesti pandai time management, study and pemain rugby. Bukan kita budak Sedar macam STJ, bukannya keluar STJ tu nak main rugby profesional. Kita punya professional league pun tak ada. So untuk create culture rugby ni, maksud saya anak-anak di Sedar tu ataupun di STJ, di mana-mana sekolah pun kena pandai bagi masa. Bila pandai bagi masa, you study pun bagus, you sport pun bagus. So sekolah dengan secara impliedly ataupun secara tidak langsung akan lihat, oh budak-budak rugby ni pandai bagi masa. Pandai bagi masa. So dalam masa yang sama pelan-pelan dia akan support rugby ni. So berbalik pada alumni ni, Sedar ni, saya nampak aktif bila masuk 2005-6 tu, bila kita masuk tournament, especially NS Close. Jangan lupa NS Close. Dah rindu sangat ni NS Close ni. Saya teringat masa memula dia involve, bila dia tengok saya yang sibuk bekerja daripada pagi sampai petang, boleh turun ke Padang, mereka pun rasa terpanggil untuk datang ke Sedar juga. Pasal apa Abang Bon yang dah umur dekat 40 masa tu boleh turun lagi Padang? Why not kita orang pun sumbangan juga pada sekolah. So starting from there, pelan-pelan, and then kita create more pool of players dalam alumni itu sendiri. So saya rasa sekarang ni kalau WhatsApp group tu more than 200 ke 250 ke sekot. Tapi alumni ni memang penting. Tapi kita jangan lupa sumbangan parents. Parents, sebab kita kena bezakan zaman kita dulu tak ada WhatsApp group. Betul tak? Bila parents ni involve, bila ada WhatsApp group, wujudnya WhatsApp ni, aplikasi WhatsApp ni. So sumbangan mereka pertama sekali, kita nak kata, ada orang kata manjakan anak sangat. No, kita kena berubah ikut zaman. Culture rugby ni is not something static. Dia bergerak ikut zaman. So kita kena sesuaikan dengan keadaan. So saya ucapkan terima kasih kepada parents Sedar dan parents yang sebelum-sebelum ini, yang current dan yang dulu, yang juga membentuk culture rugby di Sedar. Dan adakah untuk Sedar hubungan antara parents dan alumni itu bagaimana keadaannya? Adakah sangat rapat ataupun macam mana? Parents dengan alumni ni kadang-kadang tengok best lah, sebab manusia ni macam-macam ragam. Ada yang mesra, ada yang pemalu,
tengoklah, I tak boleh cakap secara apa orang kata general, tapi secara generalnya apabila alumni bertemu parents, saya nampak hubungan tu mesra. Itu yang saya nak. Sama saling support lah antara satu sama lain. Yep. Okay, alright. Terima kasih Tuan Bon. Mungkin Megat nak tambah sikit input daripada Tuan Bon sebentar tadi. Mungkin senarionya berbeza di STJ ataupun sama. Macam mana? Dia lebih kurang sama. I think saya agree lah apa Tuan Bon cakap. Kita kena ubah ikut masa lah. Semasa tahun kita dulu jarang lah kita nampak involvement parent dekat Padang masa kita kat sekolah. Tapi sekarang komposisi pelajar yang kat sekolah pun terdiri daripada budak-budak daripada kalangan parents daripada bandar-bandar yang dia M40 ke atas. So diorang mampu untuk ke sekolah selalu. Ada setengah-setengah parents saya tengok bukan saja setiap weekend dia datang untuk melawat anaknya, tapi setiap tournament tu dia ada macam grupi tau. Dia lah prepare makanan, dia lah prepare anything and dia follow. Lepas tu bila dah ada macam ni grup-grup ni and kebanyakannya setiap masa tu dia ada leader untuk setiap parent group ni based on batch mana anak dia. So macam kadang form 5 dia ada parent group ni, form 3 parent group ni. So masing-masing berpakat untuk sentiasa ada support team ni di mana-mana. Datang bukan untuk bagi moral support je, tapi macam-macam lagi dengan makanan, insentif semua. So macam anak-anak sekarang seronok. And then bila parents ada di atas padang selalu di tournament-tournament, and then alumni pun turun, and kita selalu network lah. Sebab kita pun nak kenal dengan parents, sebab kita of course kita nak kenal budak-budak, kita kenal parents juga kan, untuk tahu latar orang. And then kadang-kadang budak-budak ni ada bagi mengadu ke apa yang tak cukup ke, apa kekurangan di dalam rugby kan. Sebab ada setengah ni kalau you nak tahu memang diorang minat tu tau, sampai dia akan cakap kat parent dia, okey kita ni memang satu batch memang sepakat nak main rugby, memang hardcore rugby, tapi tak cukup masa, kekangan inilah itu, and so dia mengadu kat parents. So parents pun macam mana dia nak suarakan ni, dia tahu alumni-alumni Home Warriors ni dia salurkan kat kita, so kita pun cuba work out macam mana nak sampaikan without offending lah pihak sekolah ke apa. Kita sepakat and cuba cari jalan keluar yang terbaik untuk sekolah itself. So itulah, network antara parent dengan alumni tu penting untuk make sure development of the players kat sekolah tu akan kekal ke atas lah, jangan gunung balik ke bawah. Okay, alright. Kalau tadi kita lihat ada satu soalan daripada Faiz alias tadi, kalau kita boleh pancarkan semula di skrin. Salah satu daripada isu naik turun rugby di SBP ni adalah bergantung kepada support daripada top management di sekolah. Peranan alumni memang sangat penting untuk stabilize the situation. So apa pendapat panel? Kalau kita boleh pancarkan semula soalan daripada Faiz tadi, kita boleh mungkin panel boleh kupas lah. Ada tak soalannya? Tak ada lagi. Kalau tak ada, saya bacakan je lah. One of the main issue naik turun rugby di SBP ni adalah bergantung kepada support daripada top management di sekolah. Jadi peranan alumni sangat penting untuk stabilize the situation. So apa pendapat panel? Atau Kobau nak ulas sebelum kita tanya? Of course, peranan alumni itu memang sangat-sangat kuat lah. Macam contoh player alumni STJ Sedar ni dia bukan asing to each other. So, masa zaman dia sekolah, kalau dua tim ni masuk final, siapa-siapa menang pun, yang menang final tu kalau dia wakil negeri nanti dia adalah kuota 10 orang daripada sekolah tu. Yang kalah tu akan ada 8 orang. So maknanya ramai lah. So kita kenal each other bila kita sama-sama represent Negeri Sembilan main MSSM. So kita pun dah bonding dah macam adik-beradik sendiri sebab kita main as a team, satu team kan.
So benda tu, friendship tu prolong sampai habis sekolah apa semua. So bila jadi alumni pun kita jumpa juga muka yang sama. Macam mana nak support each other. So sebab dia satunya semangat asabiah ni, kekitaan ni satu ikut by school, betul tak? Dia ada satu grup, SCJ satu grup sudah. Tapi sebenarnya dia ada lagi satu lagi grup, dia ikut batch. Tak kira sekolah mana pun, batch 93 dia mesti akan kenal geng 93 Sedar, geng 93 Asas, geng 93 ni. So kita still communicate to semua alumni dalam Malaysia ni. Macam saya banyak kenal alumni 93 daripada RMC ke Asas ke, we still contact each other. So come back to the question. Sekiranya alumni ni tak ambil tahu perkembangan sekolah, mesti something wrong lah. Sebab kita macam mana pun mesti ada semangat sekolah tu, mesti ada punya sekelumit, sebab kita spend masa bukan sikit kat situ. 5 tahun duduk hostel kot. 24 jam kali berapa hari duduk kat situ. So kita mesti akan come back. Kita mesti akan come back. Okay, kita kena kenapa sekolah aku jatuh. So panggil kawan-kawan lain. Panggil kawan-kawan lain. Okay. Apa tu contact pula 93 punya batch yang sekolah lain yang still doing well. Macam mana kau buat kat sekolah kau? Sekolah kau maintain lah. Sekolah aku ni tengah ni. So macam tu kita share information. That's why di SBP dulu-dulu dia ada sukan rugby ni sebab dia membentuk jati diri seseorang. So itu core values yang rugby aja yang membuatkan kita apply to the real world. Sama ada dalam pekerjaan ke apa-apa ke, kita still apply the same core values. So kita still respect kita punya kawan, kita still ada integrity, kita still passion towards the game, and paling penting solidarity between us. Itu still ada. Itu pendapat saya lah, baby, yang panel lain boleh sambung. Mungkin Tuan Bon boleh komen, boleh tambah kepada pandangan Kobau tadi. Tentang pembentukan jati diri, character building yang orang panggil, character building, rugby the best sport yang membentuk khasiat ataupun character building seseorang tu. Membentuk seseorang bukan saja di sekolah disiplinnya, apabila masuk U dan bila bekerja dan berkeluarga, disiplin yang kita belajar melalui rugby, especially time management tu, kita boleh apply actually dalam life kita, menjalani hidup kita. Dan tentang alumni ni, saya sejak kebelakangan ni saya terap meminta bantuan alumni, bukan saja kita fokus pada rugby, kita fokus pada kita ramai doktor yang bagus, chemistry yang bagus, biologi. Sebab kita kena terima hakikat, kebanyakan budak-budak rugby ni ada yang kebanyakan merosot sikit ke belakang sikit dalam akademik. So kita sepatutnya sebagai alumni, kita boleh sumbangkan tenaga fikiran kita, akademik kita kepada yang pelajar-pelajar yang lemah ni. Kita dalam masa yang sama kita tak boleh lupakan rugby. And then pelajaran, kita kena balancekan hidup kita ni. Saya rasa alumni mesti pergi one step further. Fikir akademik players rugby ni lah. Jangan orang kata, ni last in class budak rugby. Saya sebagai bekas player rugby, alumni sedih dengar macam tu. So kita kena ubah sikit. Saya mungkin SDJ punya alumni pun boleh berubah sikit. Kita pergi one step further. Kita jangan fikir pasal rugby sangat, kita fikir juga akademik. Kita balance kan. Macam mana Megat? Betul. Sebab I think kita daripada kat sekolah tu, budak rugby ni dia ada label kan? Label budak nakal lah, label macam-macam label lah kan, senior garang lah semua. Tapi itulah in the end benda ni macam you cakap tadi lah, niat nak masuk sekolah tu bukan nak jadi player rugby kan, niat tu untuk belajar and jadi orang di masa depan. So tapi pembentukan kita daripada budak ke sampai kata 5 tu, dia bercampur dengan persekolahan dan juga
extracurricular which mostly dominated by rugby time masa kat sekolah lah. So benda ni bercampur and kita pun akan terbentuk ikutlah mold senior kita, macam mana perwatakan senior, and I think yang paling important ni yang kita belajar ni is communication. Itu I think the most thing that we learn dari rugby daripada sekolah ni. Macam mana kita communicate atas padang dan kita communicate luar padang. Sebab and then kita by communication ni not only bercakap, the body, language and whatnot. So kita faham player next to us or behind us because kita always ada support and backup. So communication ni yang kita belajar masa kat sekolah ni is very valuable. And benda ni lah kita bawa ke universiti, ke sekolah, ke pekerjaan, because bila kita get used to all this communication skill masa kat sekolah dulu and bawa ke universiti dan zaman kerja, benda ni menyenangkan kita dalam hidup ni. Kita senang nak bercakap dengan orang, senang nak identify apa daripada raut muka, daripada gerak-geri, body language, kita boleh translate or faham and boleh react positively lah dengan orang. So same goes for rugby lah. Benda-benda ni kalau kita tanamkan balik kat budak-budak sekolah ni, yang dia orang kena nampak daripada mula apa yang benda dia boleh bring forward untuk dia orang future daripada rugby dan persekolahan. Untuk kita ni, kita SBP kan, 5 tahun lah muka orang sama, karenah orang sama, maybe cikgu tu lain-lain lah, ataupun maybe ada kawan baru bila yang masuk form 4 and whatnot, tetapi core tu sama throughout that 5 years. The solidity tu kita dah belajar dari form 1 sampai form 5, kita faham dah kawan-kawan, ada player or non-player macam mana kan. So itu yang bina our jati diri and the values yang kita bring forward tu, which is important lah to me. Alright, terima kasih banyak. Jadi kalau kita boleh tunjukkan sekali lagi soalan ataupun komen daripada Fauzi Ludin sebentar tadi. Perlu cikgu yang ada committed untuk, ni dia. Perlu cikgu yang ada untuk membantu pembangunan rugby di sekolah. Alumni sesungguhnya sedia membantu. Kadang-kadang politik dalaman ni membantutkan. Kita nak adik-adik kita bukan saja hebat dalam rugby, tetapi juga terbaik dalam akademik dan disiplin. So apa kata Tuan Bon terhadap komen daripada Fazluddin ni? Assalamualaikum Fazluddin, komen yang bagus dan seperti yang saya memberi komen sebentar tadi, memang kita kena balancekan hidup kita ni. Apa-apa pun kita buat, kita tak boleh terlampau taksub dalam semua segi. Kita kena balance, even bila kita keluar, kita kena balance kan family life kita dengan pekerjaan kita. Sama juga bila di sekolah, kena balancekan pelajaran dan sports kita. Dan lebih-lebih lagi dengan keadaan sekarang, pelajar di SBP, kita kena tahu kelas sampai 4:30 petang. Tak macam zaman saya dulu. Tak macam zaman Kobau, Megat mungkin lah. Sekarang 4:30 petang. Bayangkan dia orang nak turun padang tu, dia mesti ada dalam tu, I love rugby. I nak turun padang because I love rugby. Because tak nak dia turun padang kerana dipaksa oleh coach. No. Dia orang punya burn out tu dengan study dia turun. Tapi saya tengok di Sedar, saya kongsi di Sedar lah. Saya tak tahu di SDJ. Players akan turun because masa tu lah dia nak release tension. Nak release tension. So dalam hal ni saya puji pihak management sekolah, especially HM Tuan Rosli, sangat supportive pada saya dan alumni. Maknanya tak adalah memaksa, you Sedar mesti champ rugby, no. Kita jangan terapkan budaya winning is everything. No. Bila kita terapkan budaya macam tu, itulah nanti akan merosakkan tim tu sendiri. Nanti ada alumni, bila tim ni tak champion, tak turun. Bila tim ni tak kuat, tolak ke tepi. Bila kita kena sabar. Nak bentuk satu tim yang champion ni, kena sabar.
saya 20 tahun kat Kedah nak create team yang champion. Kita pernah jadi champion Malaysia 4 tahun berturut-turut. Bukan senang. Bukan senang. Saya punya effort dan rakan-rakan saya, Ustaz Azhar tu, dengar Ustaz Azhar tu. Bayangkan dia minat tu. Dia minat rugby di Sedar. Macam mana dia boleh coach satu tim boleh champ Malaysia. Cikgu Hazman. Cikgu Hazman ni from nothing. Tak tahu pasal apa rugby, ikut je abang. Di mana-mana tournament. Dia boleh create satu tim champ Malaysia. Dan Cikgu Izrul pun sama. Tapi dia ni player lah. Cikgu Izrul ni memang dia minat. So macam siapa Fauziluddin tadi Fauziluddin. So kita kena ada engagement lah dengan sekolah. Engagement dengan sekolah ni bukan saja daripada alumni, pihak PIBG pun perlu ada engagement. So bila saya cakap PIBG ni, parents pun kena faham. Anak kita stres kat sekolah 4.30 baru habis belajar. So saya minta bagi support sikit, bagi ruang dia untuk release tension di padang. Kalau sebab ramai budak SBP ni memang minat rugby. That's why parents sekarang ni very supportive sebab they themselves pernah main rugby masa sekolah. Berbeza dengan kita. Dulu sekolah main rugby mungkin dalam 30. Sekarang ada almost 100. So dia orang pernah main rugby. So kita kena sesuaikan dengan keadaan. Okay, mungkin Megat nak tambah. So I think same like Sedar, saya pun nak ucap terima kasih lah pada cikgu yang bawa tim rugby FCJ ni. Contohnya kita ada Cikgu Azwan. Cikgu Azwan, fortunately Cikgu Azwan ni old boy kita. So at least kita dah ada ex-player yang jadi cikgu and coach rugby tim sekolah Kelang ni. Dan juga Cikgu Din yang turut membawa tim ni. And saya agree dengan Fauzi tadi, semangat diorang, peranan diorang ni penting. Sebab and macam Tuan Puan cakap tadi, it's not about rugby winning je. It's also about life, it's also about education and so on. Sebab cikgu-cikgu ni dia dah tahu dah, maybe timing guna kat sekolah sampai 4.30 dah penat. Lepas tu kita ada dalam plus minus about 1 hour untuk training and so on. And to certain extent sometimes players pun dekat dorm malam-malam they do some their own fitness because dah tahu training time very short. Sekarang ni nak macam kita dulu lepas prep 4.30 semayang asar ada edit sampai pukul 7 kan kadang-kadang tu. So they have limited time. Tapi because of this dia orang agak stress sebab tak ada outlet nak let go all this stress semua. And maybe ada affected sikit their studies and whatnot. And cikgu-cikgu ni lah yang coach-coach ni, macam Cikgu Azwan, Cikgu Din yang di FCJ ni, diorang lah yang tolong student-student tu go back on track in terms of study, bagi execution sampai pukul 12 malam and so on. So pengorbanan cikgu-cikgu ni penting sebab diorang go beyond a job. Untuk educate, untuk bawa and personally develop budak-budak ni kat sekolah sampai dia keluar sekolah. So memang kami sebagai alumni pun berterima kasih dengan cikgu ni. Obviously cikgu-cikgu sekarang as compared to zaman-zaman kita agak lain bond yang keluar kan. Because zaman-zaman kita cikgu tu macam very respectful and kita takut dengan dia orang. Right? Tapi sekarang ni lain. Kalau tengok cikgu-cikgu, coach-coach sekarang pun dia lagi rapat in term of dia more to a friend or close friend, that kind of thing. As compared to kita, okay, memang cikgu respect, we scared lah. And we really want to do well for them kan. But now it's a bit different because they become personal friend pula. Ada setengah tu macam saya tengok tim-tim masa dekat MSSN NS tahun ni, early tahun ni, diorang ni siap ada sambut birthday cikgu lepas final tu.
parent-parent bawa semua sambut sebab dia hargai cikgu punya peranan daripada kat padang and luar padang juga dekat sekolah and so on. So, memang penting. So cikgu punya role. Yep, okay, terima kasih banyak. Kalau kita boleh pancarkan, kita boleh siarkan komen daripada Jong Seng, Kelvin Kueh. At my time, our teacher is very supporting and none of the rugby player left from study. So more discipline. Ni geng sedar kot. Mungkin Tuan Bon boleh komen. Hai Kueh. My runner. Dia je faham my runner. Dia tahu. Kueh Johnson ni thank you layan abang masa kat JB hari tu Kueh. Okay, Kueh ni very dedicated players. Abang train batch dia ni Ateng, Chot, semua tu batch dia ni. Dia orang form 2 dah main rugby. Dah ada team. Kita ada 2 team masa tu. Batch dia sampai semi. Form 2. So apa yang Kueh Johnson tu cakap, zaman dulu kita, tapi satu je Kueh, dulu lain tau. Dulu masuk U senang. Masuk U senang. So sekarang ni very competitive. Kompetitif. So kita kena jangan cakap macam when I was. Ada alumni ni when I was. Memanglah dulu lain. Dulu mungkin ada 5-6 sekolah rugby je. And then study tu tak kompetitif sangat. Mungkin dapat second grade dah boleh masuk U. Kalau STPM tu mungkin dapat 3 principal, 2 principal dah boleh masuk U. So still apa yang Kueh Johnson cakap tadi tu memang tepat sekali. Disiplin. Rugby player, bila kita kata rugby player, kita equate dengan disiplin. Okay, alright. Terima kasih Tuan Puan. Ni tadi ada satu komen daripada Amir Rosani. Zaman saya STJ kena tapau. Muhammad Mazuri, Farid Rahman. Okay. Amir Rosani ni dia lebih dikenali sebagai Bab. Pemain Malaysia yang kita champ di Ipoh tu. Orang kata prop macam winger tu. Ini saya didik dia daripada form 1 dulu. Dia sangat disiplin. And then ini contoh pelajar yang pandai bagi masa. Sports and study. Sekarang ni dia di TUDM sekarang dan saya rasa berjaya dalam kerjayanya dalam sport. Alhamdulillah. Itu saya sebagai coach, itulah yang saya nak tengok. Saya tak nak tengok you berjaya dalam sport je. Dia berjaya dalam hidup. Dan saya doakan Bab dapat anak ramai-ramai. Okay, terima kasih Tuan Puan. Saya sebenarnya teruja nak tahu ni STJ kena tapau tu daripada pandangan Kobau sendiri. Mungkin boleh. Rasanya inilah zaman yang kita rasa STJ merudum tu. Betul. Zaman STJ merudum tu, bolehlah kau Bab, kau tapau-tapau kan. So macam ni, dia macam bila kita tengok masa zaman merudum tu, saya jumpa Ujang, kita orang pun dah pencen at high level. So kita cakap, Jang, sekarang SCJ macam mana? Perform ke tak perform? Tengok macam dah lama tak masuk final apa semua. Apa jadi sekarang ni? So kita cari sebab. Bukan cari sebab lah, cari punca kenapa jadi macam tu apa semua. And it happened that coach masa tu, Cikgu Din, dia macam cikgu yang dia memang tak main rugby. Cikgu Din memang tak main, tapi kita cukup respect dengan Cikgu Din. Yes. Dia memang sangat committed. Walaupun dia tak ada pengalaman main rugby. Dia tak ada pengalaman langsung. Dia seolah-olah cikgu yang kena suruh dengan guru besar. Okay, kau jaga rugby. Dia macam, jaga rugby? Dia pun okay je. So, dia very committed. Mana tournament, dia kumpul budak, dia buat training. Cuma, maybe sebab dia tak ada experience sebagai pemain. Lepas tu tak ada basic sebagai seorang coach. Maybe daripada tengok YouTube dan sebagainya, dari situ je dia buat ni. So that's why saya dengan Ujang kata, okay Jang, jom kita turun SCJ, kita bantu Cikgu Din apa yang patut.
That's why masa tu kita turun pergi SCJ buat klinik 2-3 kali. Okay, bagi tahu Cikgu Din what's the basic, kita bimbing dia. Kita bagi jalan, kita tunjukkan the right pathway. And then kita rangka satu program untuk macam mana untuk accredited Cikgu Din ni sebagai a good coach. Kita buka jalan, okay, buat coaching course level 1, okay, hantar cikgu-cikgu ni semua. Siapa ke cikgu lain pada sekolah dalam Negeri Sembilan tu, kalau nak hantar pun hantar. So dia orang boleh join sekali, buat coaching course level 1, strength conditioning level 1. So as the time ni cikgu ni dah ada knowledge. And then lepas tu baru masuk Cikgu Azwan tadi yang kita punya alumni tu yang memang okay, support betul-betul Cikgu Din. So kita ada 2 good coach kat situ. So lepas tu baru kita nampak impact tu. Itu yang kita nak. We support each other. Instead of blaming orang lain ke blame siapa-siapa atas kegagalan pasukan, kita tak nak macam tu. Kita nak support. Okay, kaji kenapa and then help them. Okay, naikkan dia orang balik, tunjukkan jalan, give them the opportunity untuk perform better. So itu yang kita buat dan alhamdulillah nampaklah efek kesan dia yang baik lah. Alright, terima kasih Kobau. Dan kalau kita boleh siarkan ada satu komen yang bukan komen, ada satu pertanyaan daripada Muhammad A. Rashidi Rasikun. Boleh dapat pandangan dan nasihat daripada panel untuk pertubuhan alumni yang baru bergerak dan memantapkan pasukan rugby alumni sebelum dapat membantu pelajar yang masih di sekolah. Ni cerita pasal alumni itu sendiri. Saya jawab dulu ni. Boleh, silakan. Okay. So dia soalan pertubuhan alumni baru untuk gerak mantap pasukan rugby alumni before sekolah. So I think kita bila baru buka alumni association semua and then kita nak create rugby team, mantap tu is subjektif. Pada kami ni dah keluar sekolah dah tak main week in week out rugby ni, mantap tu maknanya kita ada ramai yang united for one purpose. Bukan mantap tu maknanya masuk tournament menang. Bukan tu. So untuk alumni yang baru buat and then buat team, mantap tu ialah support, engagement, participation daripada your alumni team tu. Mantap tu itulah yang penting daripada engagement and numbers that you have. So bila dah united for one purpose, then you akan easily boleh tolong sekolah. So macam kita berbalik pada tahun-tahun yang merundum, lepas tu dah start naik semua, sekolah-sekolah macam for SCJ ada macam-macam kekangan. Kadang-kadang financial and so on, tapi kita ada material kan. So macam mana kita nak tolong bawakan team ni ke depan. So macam Tuan Puan cakap, tak semestinya kita kena throw duit kan. Sebab duit bukan boleh menyelesaikan segalanya. Support, knowledge, skill tu penting juga as a contribution. So macam kami memang kita ada kekangan kewangan untuk sekolah, so kita tolong. Tapi bukan kita tolong just bagi duit. Kita tolong in a way, kita do fundraising melalui rugby juga. So untuk SCJ, kalau you tahu dalam tahun 2018 kita started Merdeka Midnight Rugby 10. Ni veterannya, start with veterannya. Sebab veteran ni nak main siang panas lah, nak bangun lambat lah kita main malam. Main malam daripada first year adalah 12 team, tak salah saya, 800 orang pun. 2019 ada berapa team lah? 16 team, 2,500 pun, dekat 3,000. Finals dah lawan KE pukul 4 pagi. And all these things, all these people datang as a family, as a community, and the contribution from turning up to this event, helping the school. Kita boleh fund program, kita boleh buat macam-macam untuk tolong sekolah ni. So tak semestinya team nak kena mantap baru boleh tolong sekolah. Mantap tu is subjective, like I say. It's not about winning tournaments sebab kita dah pass our time, right? Tapi kita nak tolong sekolah, so sekolah tu akan naik ke depan. Itu my definition of mantap lah. So alumni baru boleh je buat team yang mantap, but mantap in term of
support and united for one purpose lah, untuk tolong sekolah. Okey, faham. Okey, terima kasih Megat. Mungkin Tuan Bon boleh tambah sikit input daripada soalan tadi tu untuk alumni yang baru nak bergerak ni. Okey, soalan tadi dia Bob daripada siapa tu? Boleh beritahu nama? Rashidi. Rashidi. Okey, Rashidi. Rashidi. Okey Rashidi, ni tip daripada saya lah. Kena ingat, kota room tidak dibina dalam masa satu malam. Untuk sekolah macam yang baru nak bertapak ni, contohnya, kita jangan think big. Start with small dulu. Maksudnya, buat dulu team, rugby alumni, join tournament. Jangan fikir lagi. Sebab apa, benda ni ambil masa sebenarnya. Kalau setakat sekolah yang baru ni memang alumni tu ambil masa, pelan-pelan kita contribute apa yang kita mampu. Contohnya turun padang, for start lah, turun padang, buat klinik, pergi jumpa cikgu, kenal cikgu, and then kita start from there. Macam contohnya macam Sedar ni, sebab dah lama, sekolah dah lama, STJ pun sekolah dah lama, so kita punya alumni tu ramai tau. So yang dah ada yang kerja corporate, yang kerja government sector, yang pegang pos yang tinggi-tinggi. So kita jangan tengok yang sekolah yang dah lama, kita tengok yang sekolah yang baru. Macam mana kita nak buat? Kita tak boleh compete dengan sekolah lama macam MCKK, Star. Itu dia punya, tengok MCKK 7 sendiri, dia punya apa, alumni punya support tu lain dahsyat. level dia. Lain level. Kita Sedar pun tak boleh sampai level tu. Tapi kita kena tengok ukur baju sendiri. Itulah ukur baju sendiri. Start small and then end with big, apa orang kata, goal. So nasihat saya, jangan terlampau tertekan dengan tengok alumni ni best ni, alumni ni. Tengok alumni best ni. No. Tak apa, kita buat cara kita. Jangan tiru orang. Kita masing-masing ada style masing-masing. Okay? Saya harap itu boleh bantu Rashidi. Okey, terima kasih Tuan Bon. Tu dia. Secara tak langsung kita punya forum ni siap ada bagi free consultation lagi kan. Alright. So kalau kita boleh pancarkan semula komen daripada Acok Faiz tadi, bos alumni banyak membantu set up tim Negeri Sembilan ke MSSM. Mereka akan turun untuk membantu memantapkan pasukan, terutama dari segi mentality dan juga share pengalaman. Ini komen daripada Acok Faiz. Mungkin Kobau ataupun Megat ataupun Tuan Bon boleh share sendiri. Bos alumni dia katakan banyak membantu set up tim Negeri Sembilan ke MSSM. So mungkin anda nak tambah sikit daripada komen tersebut. Okey, Megat, saya bagi Kobau ke Megat yang adik-adik ni. Komen lu. Kobau. Okey. Dia macam ni lah. Bos alumni ni memang selalu akan turun untuk bantu Negeri Sembilan. Kenapa? Satunya macam saya cerita tadi, diorang main sama-sama masa diorang punya time main untuk Negeri Sembilan ke MSSM. Dan juga perlu diingat, ada ramai juga alumni SCJ dah Sedar yang main NS Wanderers selepas tu. So kita orang satu tim. Bila kita orang satu tim, bila tengok satu tim. Bila tengok Negeri Sembilan nak hantar tim ke MSSM, of course kita akan membantu sebab itu fikir kita punya pelapis. Kita punya junior yang akan sambung kita punya legacy. Satu hari dia akan main NS Wanderers ke, satu hari dia akan main Negeri Sembilan kat Piala Agong ke. So kita turun lah, kita share. Ada juga beberapa pemain SCJ, OSDA yang main national. So dia akan share tips and tricks. Macam mana nak main, macam mana nak itu, macam ni. So kita akan wujudkan satu mentor-mentee punya relationship. So satu orang ni dia expertise menjadi hooker. So dia boleh ambil hooker team tu. Okay, dia akan mentoring budak tu untuk how to become a good hooker. So yang lain-lain samalah. So macam itulah benda yang benda secara tak langsung yang alumni ni boleh menyumbang ke arah pembentukan pasukan yang baik. Tak kisah sekolah ke, even state, pasukan state ke MSSM, kita boleh menyumbangkan tenaga kat situ. Okay, alright. Mungkin Megat nak tambah?
I think Kobar dah jawab sebab dia lagi from all phase daripada tu Endless Wonders then negeri lepas tu dengan tu, so memang tapi yang tambah tu sebab apa, memang macam SJ dengan Sedar most of the time they were the state players and then they play Endless Wonders and so on, so memang ada peluang and macam lah apa dia orang senior team of the state, so team sekolah ni is the backup for the state juga, so nak tak nak memang dia akan buat sukarela, takkan terpaksa punya. So itulah I think mana-mana state pun akan sama macam tu. Yep, okay. Mungkin Tuan Bon tambah sikit. Kita dah sebenarnya dah 1 jam 12 minit dah kita on air secara live ni. Mungkin Tuan Bon boleh sedar tak sedar. Okey, tentang alumni dan berkaitan dengan state sebenarnya achievement ni, saya tengok seluruh negeri di Malaysia memang dah nampak alumni punya involvement tu memang memacukan pasukan rugby ni memang ke hadapan. Kita boleh tengok level rugby Malaysia ni di ASEAN ni memang kita dah ke depan dah. So bila bercakap pasal alumni ni, dia orang punya support tu actually tak banyak pada okay, you must do this, you must do that. Bukan dari segi taktikal, tapi orang kata moral support. Yes, correct. Thank you Megat. Moral support and then how to overcome this kind of situation. Dia orang banyak bagi support macam tu tau. So dalam masa yang sama ialah character building lah. Tapi satulah Bob, kita ni SDJ dengan Sedar jangan terlampau fikir jauh sangat sebab kita nak compete sekarang ni dengan sekolah-sekolah sukan tau. Sekarang setiap negeri dah ada sekolah sukan tau. So kita jangan terlampau fikir jauh sangat. So kita slowly but surely kita akan build up a good team. One fine day kita akan beat sekolah sukan ni. Kita akan beat kan. Alright, okay. Terima kasih Tuan Bon. Tadi kalau saya perasan ada satu komen daripada Coco, Rostam Effendi Sijah. Ni pun yang tak asing lagi lah. Timid. Ya, ukur baju sendiri dia kata, double XL. Walaupun hari-hari warm up, training towards derby of the decade. Itu komen ataupun inilah sajalah dia nak usik tu. Coco, terima kasih kerana bersama dengan kami. Lepas tu okey, kalau kita boleh siarkan sekali lagi Ahmad Leng. Ini ada ucapan terima kasih ni dia share dekat skrin tadi. Kalau kita boleh pancarkan semula daripada Ahmad Leng. Ada tak? Okey, tak apalah saya bacakan. Dia sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada alumni Sedar yang banyak membantu kami di Johor. Alumni di sekolah Johor pun tak ada buat untuk kami di sini. So diucapkan terima kasihlah, salam dari Johor daripada Ahmad Leng. So itulah, walaupun bukan di negeri sendiri, di negeri orang pun kita tetap membantu tim ataupun pasukan yang ni semua adalah kerana kecintaan kita kepada rugby. Yep. Alright. Jadi ada satu lagi Dek Ado game ke tournament rugby lah kita alumni ni boleh jumpa. Kok sebut poi KL tengok rugby, bini Den tak nanya banyak. Ni kalau kau mau baca ni slang Negeri Sembilan tu boleh ni kot. Tak, dia maksudkan tu dia kalau bab rugby bini dia tak tanya lah. Dia duduk Johor. Walaupun game tu kat KL, kalau dia pergi KL, bini dia tak tanya banyak lah ni rugby. Okey, jalan lah. Pergilah kau. Kan. Jawab. Tapi ingat jangan ada sabitan. Dapat sabitan lampau memang wife tak akan bagi lagi. Kalau rugby betul-betul rugby. Jangan ada bau perfume. Tu dia Tuan Magistrate dah bagi tips lah. Disiplin penting. Ya, ada satu lagi ni dah nak dia biasa ujung-ujung je mesti banyak komen masuk kan. So daripada Muhammad Nasrun Abdullah, alumni bukan setakat bantu sekolah sendiri tetapi membantu juga sekolah lain sama-sama membangunkan fokusnya sukan rugby. Dan terima kasih Muhammad Fakhrul Rozi, Farid Nasrin, alumni Sains Teluk Intan, Muhammad Adib dan juga Haris Nordin, alumni Sains Pokok Sena. Ni panjang ni.
membantu tim KBS Dolphin dan juga tim Sains Kedah. Tu dia. Panjang dia punya tu. So bermakna kita alumni, tak kisahlah kita alumni daripada sekolah mana pun, tetapi disebabkan kecintaan kita terhadap rugby, kita menyumbang balik to the society lah. Itu yang dimasukkan oleh beliau lah. So Syahrul Rosli, continuity atau kesinambungan itu penting dari sekolah ke universiti ke alam pekerjaan, back to your roots. Itu antara komen. Yep. And Russell daripada Cape Town, salute all alumni. Let's keep the uniting the rugby in Malaysia. Thank you very much Russell, all the way from Cape Town, South Africa. Kalau kita kat sini 10.26 minit malam, dekat South Africa sekarang about 4 PM dalam pukul 4 petang. So dia sentiasa lah ikut perkembangan kopi O panas. Jadi diam tak diam kita dah menghampiri sebenarnya 1 jam 16 minit kita bersiaran secara live. Itulah bila kita bagi tempoh 1 jam tu sebenarnya memang tak cukup. Memang dia akan extend lah sampai ke macam ni lah. Jadi saya rasa mungkin kita pun dah sampai di akhir ataupun di penghujung siaran kita pada malam ni. Mungkin Tuan Bon ada pesanan ataupun amanat kepada alumni, sama ada alumni SEDA ataupun rakan-rakan alumni yang lain, sedikit amanat daripada Tuan Bon dan sedikit amanat daripada Mugat. Then after that kita boleh wrap up the session. Okay, Tuan Bon dulu, silakan. Okay, untuk semua alumni di Malaysia, please have fun. Terapkan tu have fun pada pelajar, and then among yourself, geng-geng veteran ke, yang semi veteran ke, among yourself terapkan tu, enjoy, have fun. Jangan terlampau bila kita pergi Padang tu, jangan terlampau stress. It's not all about winning. It's not all about winning. So akhir kata, saya ucapkan selamat malam, Assalamualaikum, dan terima kasih Bob, dan terima kasih semua alumni yang menonton rancangan Kopi O Panas ini. So saya ucapkan terima kasih lah kepada semua. Terima kasih. Alright, terima kasih Tuan Bon. Mungkin Megat ada amanat kepada rakan-rakan STJ ataupun rakan-rakan alumni yang lain. Banyak. Saya rasa itulah apa yang paling penting kita discuss malam ni. Semangat alumni ni memang penting lah, and dia akan membawa sampai kita ketua, sampai ke veteran. So bila dah ada semangat unity between alumni ni, biarlah jangan kita mati kat situ. Biar kita bawa and back to your roots lah. Make sure pelapis-pelapis kita ni berzaman akan benefit dengan apa yang kita ada, sebab kita nak benda tu jadi culture. So and continuity tu kena ada. So akan improve sekolah punya performance dalam rugby dan juga personal development. Sebab bila alumni tu dekat dengan sekolah dan pelajar, so banyak akan benefit both way. Kita belajar in term of apa yang berlaku di sekolah masa ke semasa, dan kita get updated, dan pelajar-pelajar pun get the benefit of our knowledge and kena continue. So untuk semua alumni, teruskan rugby kita dari segi tim senior ke tim veteran, dan tolong sekolah kita balik. Alright. Selamat malam. Terima kasih Rapi Dongmai, Bob, Kubau, Tuan Bon semua. Enjoy talking to you all. Alright, terima kasih Mugat. Okay, last but not least from Kubau, maybe some final words from you. I mean, amanat sedikit untuk rakan-rakan alumni yang menonton sebelum kita tamat. Kau cakap putih dengan aku, Bob. dah biasa tu. Okay, first of all, kita kena ingat, alumni is a very strong entity that dan kau putih pula dah tak? Yang menentukan hala tuju rugby kat Malaysia ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sekolah, universiti, dia benda tu temporary. Sebab budak tu akan ada kat situ. Budak tu akan ada kat situ dalam 5 tahun. Darjah 1 sampai darjah 6. Mana pula dapat gambar ni? Lepas tu, sekolah menengah pun form 1 sampai form 5 habis. Tapi alumni, once dia keluar sekolah sampai ketua, dia still jadi alumni. So itulah pentingnya
wujud banyak alumni dalam Malaysia ni supaya kita boleh meneruskan kesinambungan permainan rugby ni. Sebab kita dah study, bila budak tu habis sekolah menuju ke peringkat kelab, ada 80% drop off. 80% tu besar tau, drop off daripada pemain rugby tu. Contohnya kalau ada 1,000 orang main rugby di peringkat sekolah, masuk dekat next level tu, bila peringkat kelab tu 80% daripada 1,000 tu hilang. Tinggal yang tu je yang main yang kelab. So tak ada continuity. So memang kita mengharapkan alumni inilah yang membuat aktiviti untuk meneruskan minat dan juga sokongan orang terhadap permainan rugby. So what I'm trying to say is alumni is very important entity dalam meneruskan legacy rugby di Malaysia. So tak kira daripada sekolah mana, sekolah harian ke, SBP ke, do your part. Reinvest back to the community, reinvest back to your school, kan? Kalau tak ada wang ringgit, tak boleh ni, kita sumbangkan dari segi tenaga, support, moral dan sebagainya. Banyak cara kita boleh menyumbang. Be part of it. Alright. So all the best to all alumni. Thank you very much. I really enjoy the session tonight lah. Very good discussion. Okay. Alright, terima kasih kau. Itulah dia. Penggulungan hujah. Tu dia penggulungan hujah daripada Kobau sendiri. Dan terima kasih Megat, terima kasih Tuan Bon, dan seperti yang tersiar di skrin anda, pada ketika ini sedang berlangsungnya rugby.my virtual run. Ada 5 km, 10 km dan juga 15 km bagi anda yang ingin mendapatkan koleksi baju dan juga medal bertemakan rugby, bolehlah join virtual run ni, boleh ikuti update yang kita selalu siarkan di laman Facebook rugby.my. Dan kepada anda semua yang telah mengikuti siaran ini selama 1 jam 23 minit. 1 jam 23 minit kita bersiaran secara live. Terutama sekali kawan-kawan ataupun geng-geng daripada SEDA, daripada STJ dan seluruh alumni yang menyertai bersama-sama berbincang pada malam ini. Terima kasih kami ucapkan. Satu sesi yang sangat bermanfaat di mana kita share pengalaman, kita share kenangan lalu, kita share tips dan sebagainya untuk sama-sama membina pasukan rugby masing-masing. Jadi untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Bon, terima kasih banyak-banyak. Kepada Tuan Megat, terima kasih bang kerana sudi dengan kami. Kepada Kobau sebagai panel tetap yang sedia menyumbang idea, menyumbang segala info bersama dengan penonton setia Kopi O Panas. Jadi untuk itu kita akhirilah sesi kita pada malam ini. Semua terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi untuk yang akan datang insya-Allah. Dan untuk itu sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.